Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Okey, nak conteng-conteng, nak main tarik-tarik itu kurang menarik. Benda yang paling best adalah tekan je buy sell dekat phone, tapi benda kita buat analisis mesti dekat benda yang jelas lah, yang besar sikit. Senang kita untuk monitor, pantau. Okey, boleh? Tu yang paling penting lah. Nak guna handphone tak ada masalah. Cuma jangan korang buat analisis guna telefon lah. Sebab kalau buat analisis guna telefon tu, dia kadang-kadang wahyu macam-macam sampai. Macam-macam ilham dapat. Macam-macam teknik kita alih-alih datang kalau tengok dekat phone. Sebab dekat phone, kita sentiasa dekat sangat dengan kita. Kalau PC, laptop takkanlah nak masuk kocik kan. Tu yang rasanya kita plan dulu. Plan gunakan laptop, PC semua sekali. Dan pada nak trade tu, nak guna phone tak ada masalah. Okay? Banyak entry kat phone. Entry kat phone tak ada masalah. Sekejap entry dekat phone tak ada masalah. Tapi yang problem dia adalah bila kita buat analisis dekat phone, tu kurang lah. Sebab saya dulu pun memang gunakan phone. Asal ada handphone, ada internet, layan. Okay? Sebenarnya itu kurang cantik, kurang kemas untuk tu. Sebab saya, kalau kerja kita anggap sebagai kerja, kita berniaga ni anggap sebagai satu pekerjaan yang kita perlu buat secara betul-betul. Secara serius. Okay? Tu yang wajib. Saya wajibkan dirilah untuk kalau trading pastikan gunakan phone. Gunakan PC, laptop buat analisis. Nak tekan-tekan buy sell tu tak ada masalah. Okey, boleh? Saya pernah juga, sekarang tak lagi. Tapi banyak salah. Banyak entry kat phone. Tak ada masalah, entry kat phone, saya pun tekan buy sell dekat phone. Sebab dekat investing tu mana boleh masuk broker kan. So, MT4 ni pun layan untuk tekan, masukkan robot. Yang dekat handphone lah. Boleh Okey. So, jom kita biasa monitor time frame kecil kat phone. Monitor pun saya tak buat dekat phone. Saya hanya tekan buy sell je dekat tu. Dengan close position. Tu je. Yang lain semua sekali dekat PC. Analisis, apa benda semua sekali saya gunakan PC. Besar sikit. Okey? Jom kita jelin-jelin sekejap apa yang menarik pada hari ini. Alright, apa yang kita nampak untuk semasa mana kita punya ni? Ni. Okey, kita ada nampak ada beberapa pergerakan yang menarik seperti kita nampak di GBP pada sekarang sekarang kita nampak pergerakan GBP agak gangster pergerakan dia merupakan currency yang paling kukuh buat semasa untuk sekarang ni. Dia merupakan currency yang paling kukuh. Okey, paling kuat lah GBP. Diikuti dengan Euro, CHF, AUD, New Zealand, tu semua sekali lebih kurang. Tapi yang paling jelas, paling kukuh untuk setakat ni adalah GBP dan yang paling lemah adalah JPY. Last soalan, biasanya kebanyakan entry pada pukul berapa? Malam ke petang? Bergantung kepada apa price action dekat harga tu. Sebab kita trader tau. Bila kita sebut trader, kita pastikan nak harga yang terbaik untuk kita masuk. Kalau harga tu tak cun, memang kita tak masuk. Kita abaikan je. Kalau harga tu okey, menarik kena dengan kita punya level yang kita nak, harga yang kita nak, okey, tu boleh kita layan. Tapi pada saya, trader wajib ada harga yang dia nak. Dekat mana nak buy, dekat mana nak sell. Kita lihatlah pada harga tu. Kalau petang sampai, layanlah. Kebanyakan saya punya tu petang. Entry saya kebanyakan petang.
dalam pukul 2 ke atas, pukul 3 lah, start 3 sampai pukul 6. Pukul 5.30, pukul 6 gitu. Okey, terima kasih tips London Open. Lebih kurang gitu lah pada, sebab kita dah buat analisis siang, pagi, tengah petang lah. Saya buat tengah hari kan, dekat pukul 1, 2 tu. Lepas tu saya dah biarkan je lah. Petang tu barulah tengok ada tak price yang dah sampai ke kawasan yang kita nak. Dah sampai baru seronok. Baru kita okey nak tekan buy ke sell. Macam tu lah. Selagi tak sampai, selagi tu saya wayang je lah. Tak buat apa-apa. Kalau kena malam-malam lah. Kalau time webinar, tu kadang-kadang tak sempat nak entry. Pukul 8, yang penting waktu webinar 8 sampai pukul 9 tak ada entry. 8 sampai 9 tak ada entry. Jarang lah. Selalunya lepas entry 9 suku. Okay? Alright. Jom kita lihat kepada pair. Pair semasa, pair yang paling favorite lah. Kebanyakan major pair dan ada a few cross pair yang boleh kita lihat. Euro USD 5% kenaikan, maksudnya USD masih kekal, USD dan juga JPY masih kekal kepada currency yang paling lemah sejak buka dia semalam. Sejak buka dia semalam kita nampak USD dan JPY masih lagi dalam keadaan yang lemah. Bila entah dia nak buat comeback, selalu ada comeback, tapi setakat ni tak nampak lagi USD dan JPY membuat comeback. Masih lagi dalam keadaan yang lemah untuk hari ini sehingga Selasa hari ini. Okay, minggu lepas pun dia lemah juga kan. Minggu lepas pun dia orang lemah juga. Dia orang so kuat sikit. Minggu lepas kuat sikit lah. Tapi yang paling penting setakat daripada hari Senin sampai sekarang ni, USD dan JPY masih lagi dalam keadaan yang lemah. Tak bermaya. Kena tapau teruk ni dia orang. Okey, next adalah GBP USD. GBP USD kita lihat satu kukuh, satu lemah. Memang cantik pergerakan dia ke atas. Okey, yang tu jelas lah. Siapa yang trade GBP USD memang cantik sebab pada ketika ni dia dalam keadaan ke atas. Okey, next adalah USD JPY. JPY merupakan currency yang paling lemah. USD pun ada naik sikit 0.3% untuk hari ni. Walaupun USD dan JPY lemah, tapi JPY merupakan paling lemah. Teruk sangat tadi ni. Okey, dan next adalah USD CAD 0.13 kejatuhannya. Tak berapa banyak, dan USD CHF 0.21. AUD USD membuat kenaikan sebab pada minggu ni kalau tak silap AUD dan juga New Zealand merupakan currency yang kita shock untuk sell dia. Okey, mengikut planning kita, tu currency yang kita nak cari peluang sell. Okey. Next NZD USD masih lagi dalam keadaan yang positif ke atas sejak daripada buka pagi tadi, dan favorite pair pair bangsawan Euro GBP negatif 0.34%, dan orang kata yang tak setaraf yang paling tak balance adalah GBP JPY. GBP paling kukuh, JPY paling lemah. Paling lemah untuk hari ini. Okey. Dan kita berbalik lihat sekejap pada minyak yang kekal kepada level tertinggi sejak 6 bulan untuk crude oil. Untuk 6 bulan ni dia merupakan paras antara tertinggi. Dia maintain kat situ, dia sideways. Dah lama dia tak break atas daripada 45 dan break bawah daripada 38. So $38. So itulah yang berlaku untuk minyak, masih kekal di paras tertinggi lah untuk 6 bulan ni. Okey, dan gold masih berada di paras yang rendah. Okey. Di paras yang agak rendah berbanding dengan sebelum ni kita lihat 2000 sebagai satu resistance yang bukan resistance, sebagai satu psychological numbers yang perlu kita lihat $2,000. Okay, tapi sekarang ni jauh, maksudnya ada lagi $70 lagi perlu naik barulah dia capai ke paras 2000. Alright. Setakat ni gold, Bitcoin nampak dia masih lagi pergerakan dia dalam keadaan correction ke bawah. Okey.
Boleh Suara putus-putus. Sekejap ni saya tengok ni signal. Boleh dengar? Hello, hello. Boleh Ramzam, Amir, Fakri, Marzuki. Tadi putus kejap. Syahrul. Okey Okey je. Faizal. Okey, Muhammad Faizal. Boleh. So kita teruskan dah. Apa tadi ada soalan? Sekejap mana soalan hilang tadi. Sekiranya vaksin dijumpai untuk COVID-19, apa akan jadi pada USD ataupun JPY atau Euro, ada demand pada pair mana? Kalau kita lihat kepada pergerakan COVID, ni kita panggil pergerakan COVID lah. Currency yang popular sewaktu COVID ni, contohnya kalau ada jumpa vaksin, kita akan nampak lah semua sekali pasaran bounce naik teruk tinggi, masuk dalam keadaan yang bagus, dan sektor-sektor saham akan naik, dan currency seperti beta currency akan dapat kenaikan yang tinggi, dan untuk JPY, USD, CHF tu kebiasaan lah. Dan pair-pair seperti yang semalam saya cakap, AUD, GBP, Euro, NZD, Kanada, mungkin akan teruskan kenaikan, teruskan pengukuhan dia. So apa pun kita bergantung kepada berapa cepat vaksin tu dikeluarkan. Setakat ni diorang hanya bermain dengan headline. Okey, masing-masing cakap tengah try yang apa kata stage 3. Stage test dekat manusia. Okey? Dekat binatang semua dah test. First penemuan. Mungkin ada ke tak. Lepas tu test dekat binatang. Lepas tu tikus ke apa benda ke. Lepas tu baru nak test kat manusia. Okay, stage 3 test kat manusia. Kebanyakan ada beberapa negara yang dah test kat manusia. Manusia jadi tikus makmal. Alright. Tu dia. Dan apa pun kita lihatlah macam mana nanti. Semua sekali akan bergantung kepada vaksin, dan yang paling cepat mengikut daripada beberapa pakar yang dalam bidang ni, dia cakap kemungkinan paling cepat pun end of quarter pertama tahun depan. Okey? Maksudnya awal kuarter kedua lah tahun depan. Tu paling awal lah. Maksudnya release. Maksudnya vaksin tu disebarkan secara meluas, dimarketkan. Setakat ni tak ada. Masing-masing hanya bermain dengan headline saja. Siapa dapat dulu memang rasanya billionaire, trillionaire orang kata. Siapa company yang dapat jumpa vaksin. Tu dia. Try lah buat, mana tahu. Okey, tu dia. Cerita pasal COVID, setakat weekend dia weekend yang menarik selalunya pasal COVID ni. Berdasarkan daripada weekend, kita nampak data dia menurun. Tu yang nampaknya diorang semua assume okey, kita dah jumpa pucuk untuk COVID. Dan semua sekali data masih macam kat US dah bermain dekat bawah 50,000 sehari. Maksudnya dah jumpalah peak dia, dah cukup-cukup naik tu. Dah start retrace. Tu yang diorang percaya, dan tu kita nampak daripada semalam bergembira pasaran saham, kita tengok Tesla split, Apple split. So banyaklah benda-benda yang good news pada pasaran pada ketika ni. Okay? Bila good news, janganlah korang cari sell benda-benda yang tak patut. Okay? Benda-benda yang tak logik tu janganlah sell. Kita ikut dia trend. Apa sistem kita katakan, kita layan. Okay? Dekat Forex Factory pula, dekat Economic Calendar, pada hari ini kita tak ada apa-apa news yang high impact. Semua sekali low impact. Tak ada apa-apa yang besar. Kecuali consumer confident yang akan release pada pukul 10 malam pada hari ini. Yang dijangkakan data tu lebih bagus lah. Okay, dan esok durable goods, lusa hari Khamis, Jerome Powell akan berucap.
Jackson Hole hari Jumaat rasanya weekend ni. Weekend pun ada ni Jackson Hole 2 hari. So hati-hati jangan hold position over the weekend. Agak tak pasti dia punya permainan dia. Okey, untuk yang akan ada. Baik, minggu ni kurang data yang besar untuk diumumkan. Tak ada. Prelim GDP je. Cuma ada prelim GDP yang sebelum ni teruk negatif 32, rekod US, dan kita tengok nanti ada tak kenaikan ataupun macam mana. Okey, jom kita lihat kepada GBP US ni. Kepada ada orang tanya, ada orang PM. GBP USD ni pattern apa? Zigzag ni. Dia naik dan dia turun. Dia dah sampai 1. Ni zigzag untuk GBP USD. Jom kita lihat kepada trade idea kita pada minggu keempat kita ni. Kita ada apa Ada 4 je yang kita plan. GBP AUD. Okey, cantik. Macam dengar kata daripada semalam punya lukis. Turun, naik dekat B, lepas tu turun dah. Lepas tu turun dah ke C doa-doa dia turun. Ikut dengar kata kita ada peluang lah untuk trade minggu ni. Okey, sekejap ni. Tu GBP AUD belum ada entry lagi. Yang ni GBP NZD pun sama juga, pattern dia cantik. Flat, kita tunggu dia naik. Dan satu lagi kejatuhan, baru kita seronok. Tunggu jatuh GBP dah naik, so kita tunggu dia jatuh. Dan next AUD CAD dah naik dan kita nampak dia tengah menghala ke bawah dah. Kita tunggu kat atas ni. Tapi dia dah turun, harap dia naiklah sikit. Naik sikit naiklah sikit. Lepas tu baru turun ke. Setakat ni inilah yang kita nampak tak ada entry lagi. Okey, next yang ini apa ni? NZD CAD pun sama. ABC, kita tunggu dia melakukan kenaikan. Tapi sekarang jauh lagi, macam berapa pip lagi? 37, 100 pip lagi. 100 pip kenaikan barulah kita ada position. Okey, setakat ni setup dia ada, cuma belum ada apa-apa entry. Apa USD Hong Kong ni? USD Hong Kong ni yang semalam lah cerita. Dekat 7.85 dia punya shilling. Ni 7.75 dia punya floor. Hari tu ni yang saya cakap pada semalam. Lepak dengan dengan Amin rasanya. Amin. Cerita pasal USD Hong Kong. Masa tu harga kat atas. Sell je. Sebab 7.85 dia punya shilling atas. Sebab masuk dia kawasan atas ni, Hong Kong punya tu akan intervene masuk juga market. Dan sekarang harga dah ke bawah. Tunggulah kat bawah ni, ini dia punya lantai. Kalau dia turun sampai ke harga ni, dia akan naik. Okey, melainkan kalau dia tak nak pertahankan level ni. Turunlah jatuh. Setakat ni level antara yang menarik untuk kita tengok. Dua ni, Hong Kong. Stop loss rapat je. Okey. Ni apa? Gold. Gold seperti yang saya main tarik-tarik semalam. Okey, kalau dia buat correction yang paling jauh adalah dia turun sampai paling jauh pula, paling dekat lah sampai sini dia turun 1808 kat area sini. So kita tunggulah jadi tak. Sebab ni kita dah nampak dia naik, lepas tu kita dah nampak dia turun, kita tengok jadi tak dia turun sampai ke bawah sini. Kalau jadi mungkinlah ini adalah correction satu yang correction besar lah untuk gold setakat ni. Okey, tu empat kita punya pair setakat ni dan kita tak nampak apa-apa lagi yang menarik. Melainkan kalau price tu sampai ke kawasan yang kita nak. Setakat ni tak ada. Okey, boleh? Gold. Gold yang ni tadi. Gold Fakri. Gold yang ni apa yang saya nampak lah. Paling comel kalau harga tu dia buat correction sampai ke sini. Kalau korang nak cari buy, ni kat udara. Ni buy kat udara. Korang kalau nak buy pun cari dekat kawasan-kawasan yang macam ni.
Okey, kawasan-kawasan yang menarik lah kat sini. Ini pun boleh kita panggil sebagai satu support dekat 18,000, 1,800 kat area tu. Apa impact vaksin kepada gold? Gold jatuh lah. Kebiasaan jatuh lah. Okey, Kelvin, Euro JPY. Okey, jom kita masuk Euro JPY. Euro JPY. Euro JPY. Okey, Euro JPY, apa yang kita nampak? Okey. Minggu ni kita nak apa GBP dengan apa ni kat sini Kita punya plan. Tengok plan balik. Ya kita tengok plan kita. Minggu ni kita cari peluang GBP buy, Kanada buy. GBP dengan Kanada, kita sell New Zealand AUD. Okey, Euro. Euro tak termasuk dalam kita punya kelompok. Tapi jom kalau kita cakap, kita ambil pendekatan neutral, apa yang kita nampak. Sebab minggu ni kita tak ada plan untuk Euro dan juga JPY. Okey, jom kita buat technical. Kalau contohnya 100% based on technical semata-mata, itu kita punya resistance yang terdekat. Okey, support. Support lagi. Dan kita, okey. Alright. Sekarang kita dah ada a few support dan juga resistance. Dan kat mana? Kalau contohnya kita cek peluang untuk sell, kita nampak ni ada satu pattern yang boleh kita jeling-jeling. Okay, price dah sampai, dah masuk ke kawasan yang kita boleh cari sell lah. Kalau kita cek memang plan kita Euro JPY kita nak sell dekat area sini, dan satu lagi area adalah di sekitar atas ni. Okay, siapa-siapa yang nak cari sell, inilah dia punya tu Apa pattern dia? Ni simple ABC. Simple ABC Okay. So tu dia. Ni untuk apa ni kata? Untuk Euro JPY. Macam mana kaitan gold equity kalau saham bullish, gold akan bearish ke? Okey, webinar EA dah jalan ke? Alright. Amir, macam mana kaitan gold dan juga equity? Okey, apa yang saya faham macam ni tau. Gold ni kalau kita pegang dia sebagai penyimpan value. Kita tak dapat dividen ke, tak dapat swap ke, tak dapat dividen lah. Macam contohnya kita letak yang betul kalau forex kan ada swap kan. Kita buy euro, kita euro USD kita buy. Okey, maksudnya kalau perbezaan antara dua interest rate tu, kita akan dapat dia punya kadar swap, kita kena dapat swap lah. Okey, dapat kadang-kadang dapat positif, ada yang dapat yang negatif. Maksudnya perbezaan antara interest rate antara dua negara tu, kita akan dapat dia punya faedah. Okey, let's say untuk gold kita tak dapat apa-apa. Kita hanya betul-betul bergantung kepada price. Cuma kalau kita ada sekilo gold, sekilo emas, kita tetap akan sekilo emas. Okey? Cuma harga dia, value dia berubah. Mungkin sekilo emas pada sekarang kita dapat dalam sekilo emas contohlah sekilo emas tu dalam $10,000 lah $10,000. Okey. Kalau contohnya harga emas tu jatuh, mungkin sekilo emas jadi $8,000. Itu je yang berubah, value, harga. Tapi kita masih dekat tangan masih sekilo. Tapi buat masa sekarang, kenapa orang gold naik, equity pun naik? Sebab market dalam keadaan yang tidak menentu. Orang yang betul ke akan berlaku recovery ataupun akan berlaku another crash? Benda tu uncertain. So diorang nak protect diorang punya investment dekat pasaran saham. Ingat investment yang betul-betul yang paling, bukan paling besar, maksudnya kalau kita sebut nak berlabur, apa pasaran yang orang akan lihat? Orang akan lihat pasaran saham. Okey? Nah, kalau pasaran saham tak cantik, orang cakap, market tak cantik. Sebab apa? Dia orang nanti tengok pada equity market. Itu dia. Dan apabila waktu macam COVID ni, kita nampak seiring. Saham naik dan kita nampak juga gold naik. Sebab dia orang hedging. Beli kat saham, gold dia park juga duit. Maksudnya,
benda tu secure lah. Kalau contohnya berlaku crash, harga saham jatuh, kita punya gold kita dah ada. Gold tu tetap akan naik. Gold akan naik sekali. Waktu sekarang kita nampak pergerakan dia lebih kurang selari. Equity naik, gold pun naik. Okey? Sekarang Amir, ada selari. Apa yang kita boleh nampak? Boleh tu dia. Sebab apa? Sebab diorang nak park dekat bond ke dekat pasaran. Selalunya orang akan letak dekat bond. Okey, dekat pasaran bond tapi sekarang dekat bond pun rendah dia punya pulangan. So benda tu tak cantik. Baik letak kat gold je, simpan value. Boleh? Alright. Dekat EA kita, ni tak ada apa-apa entry. GBP AUD. Apa lagi? Ni dah ada AUD CAD 2. 2 entry kita sell 48 sen. Lagi. Ni kita buy GBP NZD. Satu position je. Ni kita sell NZD CAD. Pun ada satu position. Okey, 1, 2, 2, 1 macam itulah. Tak banyak lah. Sebab market masih dengar kata dia follow. Lepas satu position dia terus dengar kata, terus ikut market, ikut arah. Alright, ada apa-apa soalan lagi? Setakat ni itu je lah position yang ada. Kita run minggu ni 4. Disebabkan kita ada 4 je yang tengah dalam planning kita. Kalau macam ada 6 pair, 6 currency, banyaklah. Kita boleh masuk. Setakat ni ada 4 je. Okey. Bila nak naikkan lot, tunggu ni lah. Tukar bulan 9, saya sharekan baru. Dekat mana ni? Kita ikut daripada ni bila nak naik lot, kita ikut ni lah. Sekarang 100 kan. Kalau kita dah ada profit sebanyak 1,300, 3 bulan, ni Jun, Julai, ni Jun dah akhir, Julai, Ogos, September, akhir September nanti. Akhir September mungkin dapat 1,300. Okey, ni kita punya projection lah. Akhir Disember nanti, akhir September nanti, kita akan dapat, kemungkinan dapat 1,300 berdasarkan performance sekarang. Tengok cantikkan betul lah. Kalau 1,300 dapat profit, so kita akan naikkan 200. Kita main game 200 pula. Okey, macam tu je lah. Kita main turun naik je. Kita kawal risk. Boleh? Nanti saya tengah membuat satu tikus makmal tau. Tikus makmal. Saya ada seorang lebih kurang macam ni adik ipar. Dia cakap dia nak belajar trading. Dia belajar trading. Lepas tu saya nak buat hipotesis. Dia buat duit bukan daripada sebab dia faham trading. Dia buat duit disebabkan cara dia menguruskan risiko. Sekarang ni saya hanya bagikan EA kepada dia dan saya letakkan, maksudnya sistem ada, dia hanya invest kepada sistem tu. Faham? Dia faham tak? Kau faham tak candle ni apa? Tak faham. Aku ada juga baca-baca tapi tak faham. Ada pattern lah apa benda semua tak faham. Saya pun tak nak ajar. Sebab saya nak buat eksperimen. Adakah dengan menekankan kepada risiko dan kita hanya mengawal kepada ekspektasi boleh membuatkan kita berjaya dalam trading? Tu je. Bila due date eksperimen tikus tu, saya bagi dia sampai akhir tahun. Okey, saya bagi dia sampai akhir tahun. Duit dia apa dah muka dia. Dah lah jadi tikus makmal. So sampai akhir tahun, kalau contohnya sebab saya tanya pasal trading, semua dia tak tahu benda pun. Dia hanya tahu macam mana letak EA tu, berapa risk yang nak pakai, berapa peruntukan untuk dana. Macam contohnya $100, nak pakai berapa risk apa benda semua.
So itu je yang saya nak tengok, betul tak, boleh tak dia buat something kat situ, buat duit ataupun macam mana. Dengan menekankan kepada risiko. Okey, dengan menguruskan risiko dan menekankan kepada position size. Alright. Tu yang kita nak lihat. Adakah tikus makmal berjaya ataupun gagal? Kalau gagal, gagal lah. Kalau gagal maksudnya dia kena study betul-betul. Ada tikus makmal tu lah best. Best betul ada tikus makmal. Okey. Dah jom kita masuk kepada topik kita mengenai fundamental approach. Okey, macam mana kita nak bermain dengan fundamental dan apa pemahaman kita tentang fundamental ini. Okey, dalam video ni, dalam kita punya sesi webinar kali ini, kita akan cover mengenai analisis fundamental, makro dan juga micro analisis. Okey, analisis fundamental merupakan asas dalam peleburan. Ia adalah kajian tentang semua faktor yang mempengaruhi ekonomi, pasaran dan juga kelas aset untuk mencari intrinsic value sesuatu instrumen, sesuatu aset, sesuatu security yang kita lihat. Analisis untuk faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan dipanggil sebagai makroekonomi. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi syarikat tertentu kita panggil sebagai mikroekonomi. Okey. Apakah nilai intrinsik? Dalam fundamental, harga yang dekat saham tu tidak menunjukkan nilai sebenar saham tersebut. Nilai sebenar ni adalah dikenali sebagai nilai intrinsik. Dan ini kita lihat, kita membuat andaian bila kita tahu intrinsic value satu-satu security, kita boleh buat andaian. Adakah harga sekarang, contoh harga emas, berapakah dia punya intrinsic value ataupun harga, dia memang macam tak ada intrinsic value. Maksudnya, di manakah harga tu yang boleh dikategorikan sebagai mahal? Apa dia punya benchmark? Ataupun murah? Dekat mana yang kita katakan murah? Bawah 2,000 murah ataupun bawah 1,800 murah? Itu yang kita lihat. Di manakah harga yang dikatakan murah dan di manakah harga yang dikatakan mahal? Okey. Analisis makroekonomi, dia digunakan untuk membuat penilaian terhadap mata wang, currency, bond, komoditi dan juga indeks saham. Di peringkat makro, analisis yang dilakukan melihat kepada faktor-faktor yang akan mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Alright, kadar faedah, inflasi, kadar pertumbuhan, pekerjaan dan juga politik dan juga sentimen nasional. Maksudnya macam sekarang sentimen nasional, bukan national. Global sentiment apa? Pandemik. Tu dia, tu menjadi tema pasaran yang menjadikan mempengaruhi kepada makroekonomi sesebuah negara. Analisis ini akan memberitahu sama ada ekonomi dalam keadaan macam mana, recession, dalam keadaan yang tengah peak ataupun macam mana. Okey. Kitaran ekonomi dia terdiri daripada ledakan, merosot, meleset dan recover dan juga naik masuk peak balik, lepas tu dia start drop. Okey, ni adalah memang cycle dia macam ni. Mikroekonomi adalah analisis untuk menilai penilaian saham ataupun bond korporat. Istilah ini merujuk kepada analisis kepada ekonomi sesuatu entiti kewangan membandingkannya dengan hanya merujuk pergerakan harga. Okey. Pedagang menganalisis penyata kewangan syarikat untuk menentukan adakah suatu saham itu bagus ataupun tidak. Adakah hasil syarikat meningkat, adakah syarikat membuat keuntungan, adakah syarikat mampu bayar hutang dan apakah intrinsic value untuk syarikat tersebut. Untuk jangka masa panjang, harga saham didorong dengan upaya syarikat untuk meningkatkan jualan dan pendapatan serta mempengaruhi oleh keadaan ekonomi semasa. Okey, ini adalah 5 data-data utama yang sering ada dekat kita punya economic
kalender. Okey, pertama interest rate, inflasi, okey, kita punya GDP, kita punya employment dan juga sentimen semasa. Kejap, nak tanya, ringgit Malaysia jatuh teruk ke? Saya lama cek, baru beli semalam beli Zoom punya tu. Zoom punya apa orang kata subscribe Zoom punya tu. Harga baru 180. 180 tapi kena charge campur tax sebagai benda semua dekat 700 lebih 800. Ringgit tengah jatuh Sebab yang dalam kepala otak saya, okey USD jatuh. Tak apalah. Mesti ringgit tengah kukuh ni. Tu yang main tekannya tu. Tengok 700 lebih dekat 800. Teruk juga maksudnya. Duit Malaysia. Bila due. Kan? Itulah sebab siapa yang tukar duit mungkin cantik juga. Saya pun dah lama tak check untuk exchange rate tu. Okey, sebab Malaysia punya keadaan, bila kita relate Malaysia punya keadaan politik pun sekarang agak kucak-kacir sejak apa ni kata Abah dan juga Tun berhenti tu, kita nampak ada tak stabil ekonomi kat Malaysia ni. Itu yang sekarang ni lah. Politik kurang cun dan menyebabkan ringgit semakin jatuh. 1 USD RM4.17. Kukuh lah. Okey lah tu. Itu berapa dia charge Zoom, dia charge guna current exchange rate ke ataupun dia ada fix? Saya pun tekan dia. Tengok asal macam banyak. Main congak-congak. Dia tulis kat situ 180. Berapa kali? Sekejap. Tekan kalkulator sekejap. Semangat ni. 180 kali 4.17. Okey. Lebih kurang. Sebab dia 780 lebih. Dekat 800. Okey. Kan makin drop untuk tu. Sebab USD lemah kan. Ingatkan Malaysia punya ringgit pun dalam keadaan yang drop juga. Okey, jom kita sambung. Cerita pasal makroekonomi ni. Kita ada beberapa tadi yang data utama, kadar inflasi, kadar faedah, pertumbuhan, pekerjaan, politik dan juga sentimen nasional. Analisis ini memberitahu kita sama ada ekonomi sedang dalam keadaan berkembang ataupun mencup ataupun sedang melonjak ataupun tengah merosot. Okey, yang ini kadar faedah. Kadar faedah, okey. Macam mana kita boleh lihat pergerakan harga kalau kita tengok interest rate punya news, kita tengok, asal price volatile sangat. Dia akan melibatkan dengan kos. Kos untuk meminjam wang sama ada oleh individu, syarikat dan juga kerajaan. Kalau saham tu, kos dia lah. Kalau interest rate naik, senang cerita, bahasa mudah dia, kos untuk syarikat tu beroperasi pun agak tinggi juga. Jika syarikat dan individu kurang meminjam, mereka mempunyai kurang wang untuk dibelanjakan ataupun dilaburkan, begitu juga sebaliknya. Jika faedah meningkat, ini akan mengakibatkan lebih banyak simpanan berlaku daripada berbelanja. Ini menyebabkan berlakunya penurunan pertumbuhan. Kalau market terlalu overheat, keadaan ekonomi sesuatu negara itu terlalu panas, kita akan nampak salah satu tools yang akan dilakukan oleh bank pusat adalah menaikkan kadar faedah. Okey, dan jika kita menurunkan kadar faedah, ia akan menyebabkan berlakunya pinjaman dan pembelanjaan lebih tinggi yang akan menjana pertumbuhan. Dan kita kebanyakan bank pusat akan bersidang setiap bulan ataupun 2 bulan sekali. Tengoklah bergantung pada tu. Okey, dia punya cheat code adalah macam ni. Kebiasaan kalau kadar tukaran naik, saham ni ni kadar tukaran ni sini ni. Kalau contohnya interest rate naik, kita selalunya akan nampak saham currency naik, saham jatuh, komoditi jatuh sebab kos mahal. Okey, tu saham jatuh, komoditi jatuh. Next adalah inflasi. Okey, inflasi adalah peningkatan harga barang dan perkhidmatan di dalam ekonomi. Dalam market kita macam mana keadaan inflasi dia. Okey, secara teori jika inflasi naik, currency pun akan naik tetapi saham turun dan komoditi
naik. Itu kebiasaannya. Okey, untuk inflasi. Right, next adalah pertumbuhan. Ni GDP. Pertumbuhan mengukur kesihatan ekonomi melalui peningkatan barangan perkhidmatan yang dihasilkan. KDNK, keluaran dalam negara kasar, mengukur nilai barang perkhidmatan yang dihasilkan oleh sesebuah negara. International Trade Balance mengukur perbezaan di antara import dan juga ekspor, dan retail sales mengukur pertumbuhan melalui perbelanjaan pengguna dan ia digunakan untuk menilai arah ekonomi semasa. Basically, kalau kita lihat kepada GDP, dia bagus. Kalau dia naik, currency naik, saham naik, komoditi juga akan naik. Okey, boleh? Itu kebiasaan yang berlaku. Alright, untuk GDP, Gross Domestic Product, prelim, besok prelim GDP. Esok ke Khamis? Okey, boleh tengok yang tu. Next adalah data pekerjaan. Kita ada setiap minggu ada keluarkan data pekerjaan dan setiap bulan seperti NFP pun akan release news tu. Salah satu faktor yang penting dalam ekonomi yang sihat adalah wujudnya pekerjaan yang memberikan bayaran yang berpatutan. Apabila seseorang mencari pekerjaan tetapi tidak mendapat kerja, pengangguran berlaku. Pengangguran diukur melalui kadar pengangguran, iaitu peratus individu di dalam tenaga kerja yang tidak mempunyai kerja tetapi mampu ingin bekerja. Okey, dia macam ni data yang untuk penganggur ni adalah orang yang nak kerja tapi tak dapat kerja, ataupun orang yang dibuang kerja, yang menganggur. Orang yang boleh kerja tapi dibuang kerja. Itu antara data-data pengangguran. Ini disebabkan akan mengganggu ekonomi negara. Sebab kalau orang banyak menganggur, orang tu tak ada gaji. Bila orang tu tak ada gaji, dia orang tak boleh spending. Bila tak boleh spending, aktiviti ekonomi dalam negara terbantut. Okey? Peningkatan pengangguran, kurang bilangan pekerjaan sektor bukan peladangan, menandakan kelembapan ekonomi. Ini untuk NFP. Ini kalau dia naik, data pengangguran naik, kita akan lihat semua sekali jatuh. Currency jatuh, saham jatuh, komoditi jatuh. Okay. Next adalah kestabilan politik. Benda yang paling mudah lah kalau peratus negatif. Risiko dalam negara tu, dia punya keadaan ekonomi dia terlalu teruk, kita akan nampak currency jatuh, saham jatuh, komoditi jatuh. Tu semua sekali yang akan berlaku. Alright, next adalah sentimen semasa. Apakah sentimen semasa? Sentimen semasa ni, kalau kita lihat daripada data, kita boleh gunakan PMI, Purchasing Manager Index, IFO, Institut Penyelidikan Ekonomi yang mengukur sentimen pengurusan perniagaan. Ini kita akan lihat kepada business confidence, purchase PMI, IV, kita ada banyak lagi ISM, tu banyak benda-benda yang boleh dikategorikan sebagai leading indicator kepada ekonomi dalam sesebuah negara. Okey, ni dia, kita boleh gunakan dia sebagai sentimen kalau kita melihat kepada kalender berdasarkan data. Kalau benda tu bagus, kita akan nampak currency naik, next saham naik, next komoditi pun akan naik juga. Okey, itu kebiasaannya yang berlaku ketika sentimen dalam keadaan bagus. Okey. Kesimpulannya, indikator-indikator di atas memberikan pandangan mengenai prospek ekonomi semasa dan masa hadapan. Perubahan dalam faktor-faktor fundamental di atas akan memberikan kesan langsung terhadap penilaian mata wang, bond, komoditi dan juga saham. Peserta pasaran perlu mengawasi faktor-faktor ini dan menggunakan untuk membuat keputusan dagangan yang berkualiti. Okey, kesimpulan dia. Ni saya bagi kesimpulan sendirilah. Daripada apa yang Abraham ni bagi tahu, kita trade tetap kita menggunakan technical. Fundamental ni sebagai satu benda ataupun satu pemahaman yang kita faham tentang ekonomi dia, dan itu akan membuatkan kita bertambah yakin terhadap kita punya dagangan.
Okey? Sama ada dagangan kita tu kita percaya GBP ni kuat uluk-uluk ke betul-betul. Tu yang kita nak lihat. Okey? Kalau dia kuat uluk-uluk, apa yang kita nak buat? Kalau dia kuat betul, apa yang kita nak buat? Itu benda-benda yang kita akan monitor. Okey, kalau kita tengok seiring dengan teknikal kita, okey, cantik. So benda tu selari dan kita akan menambahkan keyakinan kita untuk membuat trading kita, untuk kita berdagang. Boleh? Tu dia. Itu yang paling penting. Yang perlu kita lihat dahulu. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Ada apa-apa soalan? Euro JPY tu bearish engulfing ke? Sekejap bearish engulfing lah tu. Dekat C tu kalau tengok daripada price action, siapa yang cari peluang sell, sell lah kat situ. Dekat situ lah tempat sell. Cari tempat stop loss, cari tu. Stop loss kat mana? Ni lah letak contoh kalau kita entry. Okey. TP sampai ke lantai, stop loss sampai ke matahari. Okey, stop loss kat mana bijak? Saya letak atas sini 127, 12. 127.12. TP 123. Okey dah. Ni adalah apa yang kita contoh siapa yang cari peluang untuk sell Euro JPY lah. Kalau tak ada plan, tak payahlah. Kalau minggu ni kita tak masuk ni. Ini sebagai geli-geli je Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Ni yang kita lihat Euro JPY. Kalau lihat daripada price action dah sampai ke harga yang kita nak, tu yang kita masuk. Gold ada peluang untuk sell lagi ke bang? Gold. Okey, kalau gold Jap. Dia bergantung lah. Ni view saya apa yang saya nampak berdasarkan daripada pergerakan sekarang ni, apa yang saya nampak adalah yang ini dia akan buat B dan juga C. Okey. Itu yang apa yang saya nampak lah. Untuk gold. Untuk time frame yang suam-suam. Tak besar tak kecil sebab kita menggunakan wave DH1. Apa yang saya nampak inilah pattern dia. So sekarang mungkin pergerakan dia lebih berat untuk turun dulu sebab dia tengah melakukan correction. Dan dia punya high yang kita nak cakap trend tengah terus perjalanan jika dia break atas ni. Dia break atas ni kemungkinan kita boleh assume trend dah bersambung ke atas. Okey, Fakri, betul boleh? Tu kalau untuk gold apa yang saya nampak adalah ke bawah. Kalau saya, adakah saya akan sell? Saya tak akan sell kat sini. Saya akan tunggu buy kat sini. Okey? Saya akan check buy kat sini. Jom kita tengok Juli punya. Kena tak? Kita tembak ni kena tak jadi dekat 1850, 18,800 lebih kurang kat sini. Sama tempat dia tembak kat sini. Okey. Zuli dah mention kat sini 4. Zuli letak kat sini 4 tapi saya letak ABC. Okey. ABC. Saya dekat sini dah 5. Zuli kat sini 4. Alright. Lebih kurang je. Zuli letak kat sini 4, saya dekat sini dah 5. Dan lepas tu dia akan sama je lebih kurang, tapi sekarang nampak memang correction. GBP USD kita tengok Zuli punya lah GBP USD sama macam saya buat tadi, naik lepas tu turun. GBP USD yang tadi yang lukis tu dia naik sekejap lepas tu dia sambung turun. Tak ada dah. Kita buat 6 dia. Okey, ni tukar dia nanti. GBP USD trend dia
masih lagi ke atas. Tapi kalau siapa yang nak melawan arah ke, tak nak ikut plan dekat kita punya Excel tadi ke, ikutlah, terpulang, tak ada masalah. Kalau minggu ni memang saya cek peluang 2 tu buy, 2 tu sell dah. Boleh? Itu je yang kita buat. Simple kan? Ada apa-apa soalan? Fakri ada apa-apa pair lagi? Memang favorite trade goal ke? Memang favorite trade goal Okey, saya minum air dulu. Ada apa-apa soalan? Tanya. Kita ada 5 minit lagi sebelum tamat. Besok ada webinar. Besok apa? Rabu Tak ada. Saya tak trade gold ikut cikgu. Saya faktor kenapa saya tak trade gold. Ada yang tanya kenapa saya tak trade gold. Adakah merajuk? Bukan merajuk bukan merajuk dengan gold. Cuma faktor peribadilah. Faktor peribadi. Korang siasatlah sendiri sebab apa gold. Okey, pasal hukum. Korang siasat sendiri. Saya tu pribadi. Tu that's why saya tak masuk gold. Buat analisis tak ada masalah. Cuma saya tak masuklah, tak trade gold. Currency je. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Salute, sir. Ken. Tak, bukannya tu. Bukan pasal volatile ke apa. Tapi memang saya tak trade gold Okey, ada apa-apa soalan lagi? Faham agama. Tu je lah. Tu je reason yang ada. Okey, ada apa-apa soalan? Alright, tak ada kita habis 5 minit awal ni. Kalau tak ada soalan. Zaman ni, EA September dah siap ke? Ada guna ke zaman ni? Okey, siapa yang pakai? Ada tak yang pakai? Ke masih tengah main-main lagi? Ada yang EA tu ada yang dah pakai ke ataupun macam mana? EA yang di share-share kan tu? Guna demo. Macam mana performance demo? Berapa juta dapat? Ni kita punya. 2 juta. Dekat demo tekan je lah. Dungat tengah main-main. Saya nak pakai tapi sekarang main-main dulu. Main-main je dulu. Test dulu. Kita tengok macam mana. Setakat ni perform okey lah. Kita tunggu yang kena $100 hilang habis. Tu menarik. Yang penting kawal dia punya risk je. Kawal risk multiplier dia. Janganlah besar. Saya letak pun berapa? Untuk GBP pair memang saya letak 11. Untuk yang swap-swap kan ada dia punya list. Saya dah tolong dah. Dah buat dah ni EA setting ni. Saya tengok yang ni je. Kebanyakan GBP pair semua atas daripada tu. Daripada 60 pip, 50 pip ke atas. So saya cakap gila. So macam terbalik. Sekejap Ni apa? Oh tak, 60, 80 ni tengah. 50, 60 ke atas GBP pair lah kebanyakannya. Saya akan letak memang yang ni terbalik pula. Ni 80 GBP pair. So saya letak 11.
Yang PES sopan-sopan, AUD cat tu yang letak tengok ni. NZD cat letak 25 terus. Okay? Tu je. Nak tengok pair tu suam-suam, biasa-biasa pergerakannya. Kat mana check ATR? Ni ATR, average true range. Masukkan, tengok daily. Okay? 73 pip. 73 pip NZD cat tu saya letak 25. Ni korang kena tu sebab tengok macam NZD cat biasa-biasa. Dengar Canada AUD cat tu yang saya letak dia 25. Ni boleh kena check balik. Ni 73 pip. Bila masa dia volatile? satu pip. 80 pip. Lah. Volatile yang jadi tiket. Alright. Nanti saya kena adjust balik yang ni. 25. Takut dia bergerak jauh sangat. Terlalu ekstrim. Nanti besar sangat dia punya lot size. So kena kecilkan balik Okay, saya check balik AUD. GBP AUD memang confirm besar. Okay. Kita tengok lain. AUD cat ni pun 25 saya letak. Dia check betul tak. Average true range. 60. Okay. 60. Sepatutnya saya letak dalam 20. Tapi saya ambil 25. Okay. Tu. Sekarang pair tu, saya dah ketinggalan zaman ni. Dulu menghafal dia punya pergerakan. Tak check. Tapi basically tengok pada ni yang bawah daripada 50. Sekarang banyak dia. Kecil-kecil candle pun tinggi juga ke dia pergerakan. Lah. 70 pip. Okey. Korang kena check kalau tak kena turunkan balik. Sebab saya dulu menghafal dia punya range. Kecil-kecil pun dia punya tu besar. 70 pip, 80 pip pergerakan sehari. So besar tu. Kena check ni pun saya kena turunkan ke 20. Takut dia tak support nanti. Boleh? Tu, kena check balik. Ni ATR tengok ni. Ni 66 kan. Lebih kurang 60 pip. So dia patutnya 20 je risk multiplier kat sini. Mana dia punya? Dekat sini. Ni. Risk multiplier 11. So saya patut tukar. Check apa ni? Tak, kita nak check pergerakan harian. ATR. GBP cat order buy. Invalid stop loss dan TP. Okey. Sepatutnya dah ada. Ni GBP cat. Allah kena. Okey, kejap. Saya kena reset je ni. Sebab saya main drag je. Kena buat semula. Saya tunjukkan. Nasib baik tengok jurnal. Okey, ni macam ni korang masukkan senang je. Webinar Ogos, tarik. Apa tadi? 11.6. Risk multiplier GBP 11. 11.4. Jadi adjust balik 11. 6.82. 6.82 jam 6.82. Patutlah tak ada entry ni seketul. Okey. Alright. Tu dia. Risk multiplier nak check risk multiplier, masukkan daily kan. Tekan dekat ATR. Ni. Ni kan 132 kan. Pergerakan harian dia, volatility dia 132. So tinggi sangat. So saya letak 11 je. Sebab tinggi sangat pergerakan. Saya masuk yang sopan-sopan ni. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Patutlah. Korang ni saya baru belajar hari ni.
nasib saya check journal, kenapa tak ada entry. So, korang jangan masuk macam ni tau. Ni contoh GBP AUD kan. Alamak, minggu ni nak masuk Euro USD. Tarik je gitu. Sebab dia dah catchkan dengan yang GBP AUD, nanti tak dapat baca. So, kena pangkah dulu. Buat semula. Okay? Zaman ni, siapa-siapa yang tak ada entry baru perasan. Alright, dapat? Boleh Ada apa-apa soalan lagi? Dah lah, tamat je lah. Okay, terima kasih semua. Zaman ni, thank you Dungat. Thank you Amir, thank you.